Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita akan tengok bab baru, itu bab 7, sukatan serakan data terkumpul, dan kita akan fokus pada 7.1, iaitu serakan. Okay, dalam serakan ni kita akan tengok satu sahaja, iaitu membina histogram dan poligon kekerapan bagi satu set data terkumpul. Okay, tengok apa itu data terkumpul. Okay, data terkumpul ialah data yang dikumpulkan ke dalam beberapa selang kelas. Sekejap lagi kita tengok apa itu selang kelas lah. Okay, tengok sini. Okay, kita ada satu contoh jadual. So, kita tengok. Okay, kita ada formula. Yang pertama ni, kita tengok saiz selang kelas. Saiz selang kelas tu apa? Yang ni lah. 145 hingga 149. Tu saiz selang kelas dia lah. Berapa beza dia? 5 lah. Nampak ni saiz selang kelas dia 5. 150 sampai 154 ni selang kelas dia 5. Tapi kalau dia ni contoh saya tunjuk lah. Saya nak kamu tengok. Tapi kalau nak cari, kita boleh guna formula. Untuk saiz selang kelas ni, kita guna formula nilai data terbesar tolak dengan nilai data terkecil bahagi dengan bilangan kelas. Okay. Lepas tu lah kita tengok sempadan bawah. Okay, macam mana kita cari sempadan bawah? Kita guna formula had atas kelas sebelumnya bahagi dengan had kelas bawah kelas. Had bawah kelas itu bahagi dengan 2. Okay, faham tak? Contoh dia. Ni lah satu, ni sepadan bawah dia lah. 149.5. Macam mana kita nak buat? Kita cuba tengok. Kita ambil had kelas atas sebelumnya. Contoh saya ambil 154. 154 tambah had kelas bawah. Had bawah kelas itu. Kita ambil lah had bawah kelas ni. Toh? 155 terbahagi dengan 2. Okay, kita boleh guna kalkulator lah. Tengok kalkulator. 154 tambah 155 bahagi 2. Nampak? Kita akan dapat 154.5. Okay. Nampak? Ni lah. Untuk sepadan bawah kita guna yang contoh ni tadi. Okay. Lepas tu dia tengok juga titik tengah. Ni titik tengah adalah untuk setiap selang kelas ni. Macam nak cari titik tengah? Kita ambil had bawah tambah had atas bahagi 2. Maksudnya kat sini had bawah. Had bawah, contoh saya ambil 145 tambah had atas 149. Okay, kita tambah, kita bagi 2. Kita guna kalkulator sajalah. 145 tambah 149 bahagi 2. Kita dapat titik tengah dia adalah 147. Macam tu sahaja. Inilah titik tengah dia ni. Okay. Lepas tu kita tengok juga sempadan atas. Okay. Had atas, dia menggunakan formula had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya. Maksudnya, kita tengok contoh saya ambil kat sini. Kita gunakan warna lain lah. Okay, contoh. Kita nak tengok yang ni lah. Okay. Kita ambil had kelas atas. Kelas atas 159. Jadi kita ambil 159 tambah had bawah kelas selepasnya. Oh, tak boleh ambil satu nusan. Kita ada 3 contoh sahaja. Saya padam dululah. Okey. Contoh saya ambil ni lah. Had kelas atas tu 154 tambah had bawah kelas selepasnya. Had bawah kita ambil ni lah. 155. 155. Allah. Okey, bahagi dengan 2. Kita tekan kalkulator saja. Kita akan dapat 154 tambah 155 bahagi 2. Kita akan dapat 154.5. Okey, nampak? Ni, sepadan atas yang ni lah kita guna.
Macam tu saja. Ni formula-formula kamu kena ingat lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh 1. Okey, set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada sentimeter yang terhampir. Okey, bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Okey, ni data adalah. Okey, ni data. Okey. Soalan A. Tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Okay. Jadi apa yang kita kena buat, kita nak cari selang kelas daripada data ni. Kita cari nilai yang paling tinggi. Kita tengok paling tinggi kat sini adalah 173. Okay, nilai yang besar 173. Kita tulis dulu. Lepas tu kita tolak dengan nilai yang paling kecil. Berapa? 148. Ni paling kecil 145. Okay, nilai paling kecil 145. Tolak dah. Lepas tu dia nak pecah kelas kepada 6. Jadi kita tolak dah, kita bahagi dia dengan 6. Jadi kita akan dapat guna kalkulator 173 tolak 145 bahagi 6. Kita dapat 4.7. Jadi kita boleh bundarkan nombor ni. Kita jadikan dia lebih pada 5. Dia akan jadi 5 lah. Jadi kita dah tahu selang kelas dia 5. Jadi kita boleh susun tinggi kat sini. Kita tengok nilai paling kecil, kita ambil 145 hingga selang kelas dia 5. 145, 146, 147, 148, 149. Jadi kita tambah 5, kita dapat had dia selang kelas dia sampai 149. Okay, seterusnya sama juga, kita start dengan 150 sehingga tambah 5. 150, 156, 156 lah. 150, 151, 152, 153, 154. Okay, sama jugalah macam seterusnya pun kita buat lah. 155 sehingga 159. Okay, lepas tu kita ambil 160 sehingga 164. 165 sehingga 169. 170 sehingga 174. Nampak sebab dia paling tinggi 173. Okay. Lepas tu apa yang kita kena buat? Kekerapan. Kekerapan ni macam mana kita buat? Kekerapan ni kita kira sahaja dalam ni ada berapa. Contoh 145 hingga 149. Kita ambil nombor yang start 145 sampai 149 sahaja. Tengok. Kita 148 ni 2. Jadi kita tahu kekerapan dari sini 2. Samalah juga yang lain. Kamu boleh tengok saja, kira satu-satu. Contoh ni 1501. Lepas tu 1532. Nampak? Sampai 154 saja. Kita ada 3. Okay. Lepas tu kamu boleh isi je lah. Kita tulis terus. 6. Okay, 173 yang ada. Dari 170 sampai 174 dia ada 1 saja nombor antara tu. Okay, 1. Okay, macam tu sahaja. Okay, macam nak tentukan hak bawah. Hak bawah kita ambil yang ni. Nombor-nombor tepi ni saja. Nombor yang paling start, yang paling rendah. Contoh sini 145. Ni 150. 155. 160. 165. 170. Okay. Had atas kita ambil lah yang sini. Ni yang tinggi lah. Yang atas dia 149. 154. 159. 164. 169. 174. Okay, lepas tu tengok titik tengah. Titik tengah ni macam mana nak buat? Kita tambah sahaja. 145 tambah
149 kita bahagi dengan 2. Kita dapat 147. Macam tu saja. Gunakan kalkulator lah kalau kamu ni. Sama juga macam yang lain pun. 150 tambah 154 bahagi 2. Kita dapat 152. Sama juga 155 tambah 159 bahagi 2 kita dapat 157. 160 tambah 164 bahagi 2 kita dapat 162. Okay, sama juga macam yang lain jugalah. Kita tuliskan 9. Okey, tu sahaja selangkah dia lah. Okey, lepas tu dia minta kita cari sempadan bawah. Okey, sempadan bawah. Kita guna formula dia tadi. Apa formula sempadan bawah? Had atas sebelumnya dan had bawah. Okey, macam ni kita tahu had atas dia tadi. Dia adalah had atas dia 144 lah. Okey, 144 tambah 145 45 bahagi 2. Sebab kita nak cari had bawah. Okey. 144 tambah 145 bahagi 2. Jadi kita dapat sepadan bawah dia adalah 144.5. Okay, sama juga macam ni. Macam ni kamu ambil 149 tambah dengan 150 bahagi 2. Jadi kita dapatlah ni 149.5. Ni pula 154 tambah 155 bahagi 2. Kita dapat 154.5. Ni pun sama juga 159 tambah 160 bahagi 2. Kita dapat 159.5. Okay, ni pun tambah juga. Tulis sahaja. Letak. Kamu tambah je 164 tambah 165 bahagi 2. Kita dapat 164.5. Okay, ni pun terdapat 169.5. Tu had bawah, sepadan bawah. Okay, kita tengok sepadan atas. Macam cara sepadan atas. Sepadan atas kita guna formula had atas kelas itu dengan selepas. Maksudnya kita guna ni dengan okay, had atas kelas itu. Kita ambil had atas contoh ni. Okay, had atas dia 149. Kita tambah had bawah kelas selepasnya. Okay, had bawah 150 lah. Bahagi 2. Tekan kalkulator. 149 tambah 150 bahagi 2. Jadi kita dapat sepadan atas dia adalah 149.5. Okay, sama jugalah. Contoh ni yang kedua saya ambil 154 tambah 155 bahagi 2. Kita akan dapat 154 tambah 155 bahagi 2. Kita dapat 154.5. Okay, sama jugalah macam-macam yang seterusnya ni kamu tambah sahaja. Saya masukkan nilai je lah. 5, 164.5, 169.5, 174.5. Okay, kalau kamu nampak sini sepadan bawah, dia nilai dia ada kurang daripada yang had bawah ni. Dia kurang. Sepadan atas, nilai dia ada lebih besar daripada had atas dia. Nampak boleh beza nombor-nombor ni? Okey, jadi satu-satu dah selesai lah. Seterusnya kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni okay, dia bina jadual kekerapan longgokan
daripada jadual kekerapan di bawah. Okey, dia minta kita buat kekerapan longgokan. Dia bagi selang kelas, sudah bagi kekerapan. Jadi apa yang kita tengok, kekerapan longgokan bagi satu selang kelas ialah hasil tambah kekerapan bagi satu selang kelas dengan jumlah kekerapan kelas sebelumnya. Okey, maksudnya macam mana? Okey, kita tengok contoh. Mula kita buat dulu jadual macam ni, jadual yang ada umur yang dia bagi ni, lepas tu dia ada kekerapan. Lepas tu kita tambah lagi satu jadual, iaitu kekerapan longgokan. Okey, kita buat macam mana kekerapan longgokan ni? Buat macam ni. Contoh, dia start ni 4. Maksudnya sebelum 4 tu kosong lah. Jadi kosong tambah 4, dapat 4. Lepas tu, sini pula kita akan ambil 4 ni tambah dengan 5 ni. Jadi 4 tambah 5 kita dapat 9. Okay, faham? Lepas tu 9 ni pula kita tambahkan dengan 9 ni pula kita tambahkan dengan 8. Okay. 9 tambah 8 17. Samalah 17 tambah 8 tambah 7 24. Tu kita 24 tambah 3 27. Jadi kekerapan longgokan dia adalah 27. Okey. Macam tu saja. Kita tambah je. Dari awal kita tambah bawah dia. Macam tu saja. Okey. Seterusnya, okey, tengok sikit lah maklumat tambahan. Okey, berkenaan data selenjar dengan data diskrit. Okey, data selenjar ni ialah data yang diukur mengikut skala yang berterusan. Misalnya, masa yang diambil oleh murid memberi makanan di kantin dan ketinggian murid. Maksudnya kalau kita nak ukur lah, kalau masa kita guna jam, kalau kuat tinggi pun kita guna pemarih apa tu kan, macam tu. Lepas tu data diskrit ni ialah data yang melibatkan pengiraan. Maksudnya kita kira ada 1, 2, 3, 4 macam tu. Kalau yang selenjar ni kita ukur dia guna jam ke apakah. Okay, ni contoh perbezaan graf histogram. Okay, ni graf yang selenjar, ni graf diskrit. Ni diskrit, ni selenjar. Okay, nampak beza dia? Diskrit ni dia jarak, dia ada gap. Selenjar ni dah rapat. Itu saja. Okay, seterusnya kita tengok histogram. Okay, histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelah. Okay, tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan sesuatu kelas. Okay, kita tengok langkah-langkah kita nak buat histogram lah. Yang pertama, kita akan cari sepadan bawah dan sepadan atas. Yang macam tadi lah. Jadi kita kena ingat formula sepadan bawah dan sepadan atas setiap selang kelas tu lah. Okay, langkah yang kedua, pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang. Mencancang ni apa? Paksi mencancang. Paksi mencancang ni adalah paksi yang tegak, iaitu Y. Okay, wakilkan kekerapan pada paksi mencancang dan sepadan kelas pada paksi mengufuk. Mengufuk ni apa? Mengufuk yang melintang, iaitu paksi X. Okay. Paksi X ni dia guna sepadan kelas. Kekerapan dia guna paksi mencancang. Kemudian lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya yang sama dan saiz selang kelas dan tinggi berkadaran dengan kekerapan. Okey, kita tengok satu contoh macam mana kita nak lukis graf. Okey. Contoh 3. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam. Okey, yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam satu tempoh masa tertentu. Okey. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam. Jadi, so kita lukis graf. Okay, ni kita dah ada jadual dia. Dia dah bagi laju bilangan kereta. Tapi, kita kena ada sempadan bawah dan sempadan atas. Okay, nampak? Laju kereta dia bagi bilangan kereta. Okay. Lepas tu kita cari sempadan atas dan sempadan bawah lah. Abaikan dulu titik tengah. Titik tengah kita guna lagi lah. Okay, macam mana cari sempadan bawah tadi? Kita guna yang formula tadi lah.
69 tambah 70. Okay, nak cari sepadan bawah, kita guna yang sebelumnya, sepadan atas sebelum, tambah sepadan bawah, tambah had bawah kelas ni. Maksudnya 69 tambah dengan 70 lah. Okay. Contoh kita ambil yang ni lah. Okay, 79 kita tambah dengan 80 bahagi 2, kita akan dapat 79.5. Itu cara cari sepadan bawah. Untuk cari sepadan atas pula, kita akan ambil sepadan atas, kita akan ambil kelas atas. Okay. Formula sepadan atas tadi, had atas kelas itu tambah had bawah kelas lepasnya. Maksudnya, kalau kita tengok had atas untuk kelas 90 hingga 99 ni, had atas dia 99. Itu kita tambah dengan had bawah ni 100. Okay. Jadi kita bahagi 2. Kita akan dapat, kita tengok 99 tambah dengan 100, kita akan dapat bahagi 2, kita akan dapat atas dia, sini 99.5. Okay. Jadi macam tu sahajalah. Lepas tu apa yang kita kena buat, kita kena ada ketagram. Jadi kita kena ada paksi X dan paksi Y. Okay, tadi dah bagi tahu paksi Y ni adalah kekerapan. Paksi Y ni adalah kekerapan. Lepas tu pula paksi X ni adalah sempadan atas. Okay. Lepas tu kita tentukan dulu skala. Dia cakap skala 2 cm kepada 10 km. Jadi kerapan ni yang bilangan kereta ni lah. Kita tengok ni kosong, tengok sini 10, 20, 30. Okay, nampak ni bilangan kereta. Paling tinggi 30. Lepas tu sepadan atas, kita ambil sepadan atas. Okay. Sepadan atas kita letak dekat. Okay. Jadi kita tahu sepadan bawah start sini 69.5. Lepas tu kita boleh ambil sepadan atas lah. 79.5. Lepas tu 89.5. Lepas tu 99.5. 109.5. 119.5 dan Allah tak muat lah 129.5. Bila kita dah ada skala-skala ni, apa yang kita kena buat? Kita lukis, kita boleh buat lah histogram. Contoh dia, okay. Ni untuk yang pertama, sepadan atas dia dekat sini lah 79.5. Lepas tu yang kedua, 10 biji. 10 biji kereta, sepadan atas dia pada 89.5. Lepas tu 20 biji kereta, 99.5. Okey, lepas tu kita tengok 30 biji kereta, 109.5. Lepas tu 25 biji kereta, 119.5. Macam ni sahaja kamu buat. Nampak ni 10. Jadi kita dah dapatlah satu graf histogram. Kekerapan ni, ni bilangan kereta. Okey. Okey, jadi kat sini adalah laju lah. Laju dalam unit kilometer per jam. Okey. Nampak? Inilah cara nak lukis histogram. Okey, seterusnya kita tengok poligon kekerapan. Okay, poligon kekerapan ni ialah satu graf yang memaparkan set data terkumpul menggunakan garis lurus dengan cara menyambung titik tengah setiap kelas pada hujung atas setiap palang. Maksudnya,
kita akan guna titik tengah untuk poligon kekerapan lah. Jadi langkah-langkah untuk buat poligon kekerapan ni, kita tambah satu selang kelas sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Saya tengok kita kena tambah satu kolom yang pertama dengan terakhir dengan nilai sifar. Yang kedua, cari titik tengah setiap selang kelas tersebut. Kita guna formula titik tengah lah. Apa formula titik tengah? Kita guna had bawah tambah had atas bahagi 2. Okay, seterusnya kita pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang, wakilkan kekerapan pada paksi mencancang dan titik tengah pada paksi mengufuk. Sekali lagi, paksi mencancang ialah paksi Y, paksi mengufuk ialah paksi X. Okey. Seterusnya, tandakan titik tengah dengan kekerapan yang sepadan. Sambungkan setiap titik tengah dengan garis lurus. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh yang nombor 4 ni lah. Okay, contoh. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa dalam saat yang dicatat oleh 20 orang peserta dalam satu pusingan kelayakan pertandingan berenang. Wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 5 saat paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang peserta paksi mencancang. Okay. Dia dah bagi masa dengan bilangan peserta. Jadi dalam jadual kita apa yang perlu tambah, kita akan cari titik tengah. Macam mana cari titik tengah? Kita tambah sahaja, saya ambil sinilah. 45 tambah 49 bahagi 2, kita akan dapat 47. Macam tu sahaja. Jadi kita dapat dah titik tengah untuk setiap ni, kita cari. Lepas tu kita buat satu graf. Macam biasalah. Paksi Y, paksi mencancang iaitu paksi Y yang tegak ni. Ni adalah kekerapan iaitu bilangan peserta. Yang kedua ialah ni adalah masa dalam unit saat. Itu adalah masa. Jadi apa yang kita kena buat? Kita tentukan dulu skala dia. Tengok skala dia cakap untuk paksi yang mencancang dia guna 2 cm kepada 2 orang. Jadi kita start sini sifar. 2 orang kat 2, 4, 6, 8. Nak paksi ni tentu lah tengok paling tinggi 6. Jadi letaklah lebih 2. Okey lah. Okay. Lepas tu kita tengok untuk masa pula. Kita menggunakan titik tengah lah. Jadi kita start dengan paling kecil. Kita start dengan 5 saat pada paksi mengufuk 2 cm. Maksudnya kita start sini paling kecil kita 47. Kita tambah 5 saat jadi 52. Lepas tu 57. Lepas tu 57 tambah 5, 62. Lepas tu 62 tambah 5, 67. Kita tambah lagi 5, 72. Kita tambah lagi 5, 77. Okey, kita dah dapat. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena plot lah. Tengok, bila peserta dia sifar, di tengah dia 47. Jadi tanda dia dekat sini. Bila 52, peserta dia adalah 2 orang. 57, peserta dia 3 orang. 62, peserta dia 6 orang. Okey, lepas tu 67, peserta dia adalah 5. Okey, 5. 72, peserta dia adalah 4 orang. Ni adalah okey, lagi satu saya terlupa. Nampak dia suruh kita tambah selang kelas awal dengan akhir. Mana kita letak dah sifar. Inilah. Contoh ni 50, kita akan ambil dari awal. Tengok ni, di sini 55. Bila 50, bawah 50, kita ambil 45 hingga 49. Dan seterusnya kita ambil 75 hingga 79, kita letak sifar. Okay. Kita sambung. Okay. Lepas kita dah plot, apa yang kita kena buat, kita guna pembaris. Kita sambunglah garis dia ni. Okay, garis. Sambung saja, dia akan jadi macam ni lah. Allah. Nak padam yang tu.
Kamu kena guna pembaris lah. Dia akan jadi macam ni. Inilah contoh poligon kekerapan. Okay. Seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang tadi, yang kita dah buat tadi. Kan? Kita dah buat tadi, kita dah ada bilangan titik tengah, sepadan bawah, sepadan atas yang kita buat yang pasal histogram tu. Sekarang kita nak, sebab soalan dia minta histogram dengan poligon kekerapan. Tadi kita buat histogram sahaja. Lepas tu saya terang poligon kekerapan. Kemudian kita, ni histogram. Tulis balik bilangan kereta. Sekarang kita tengok gabungan laju kilometer per jam. Okey, kita tengok gabungan lah poligon kekerapan dengan apa? Dengan histogram. Okey, kita tulis dulu. Ini 10, sini 20, sini 30. Lepas tu pada atas sini 69.5, 79.5, 89.5, 99.5, 109.5, 119.5 dan 129.5. Okey, kita dah ada ni. Jadi kita plot lah titik tengah dia. 74.5. Okay. Jadi kalau sini titik tengah dah start. Kita letak satu lagi jadual. Mana dia kosong. Titik tengah yang pertama tadi tu kita ambil 64.5 lah. Okay. Kosong. Lepas tu 69 titik tengah dia 74.5 kat sini. Lepas tu 84.5 ni titik tengah yang ni, kita tengok yang ni. Untuk poligon kekerapan lah. Lepas tu 94.5, 104.5, 114.5 dan 124.5. And last sekali dia ada dekat sini. Tak Shirley. Ada kat tengah-tengah ni lah. 134.5. Jadi kita garis. Macam biasa kita sambung saja garis dari sini. Guna pembaris sini. Sini. Ni selang kelas sebelum dia. Okey, selang kelas sebelum dia kita ambil 60 hingga 69. Lepas tu 130 hingga 139. Kekerapan dia memang sifar. Jadi titik tengah dia 60 tambah 69 bahagi 2, kita dapat 64.5. So yang ni terdapat 134.5. Ni kita akan gunalah sebab kita masukkan dia yang sifar. Kita akan tambah untuk permulaan dengan yang terakhir untuk poligon kekerapan. Jadi macam inilah gabungan histogram dan poligon kekerapan. Nampak? Kalau kita tanya nilai maksimum peserta ni ialah nilai maksimum bilangan kereta paling tinggi lah kita nampak 30 lah. Tentu sahaja. Okey, itu sahaja dari saya. Okey, terima kasih.